Kita teruskan lagi sesi perkongsian SAK modul 74 kerana pemimpin sekolah ini dengan aktiviti 2. Aktiviti 2 mempunyai objektif pembelajarannya ialah mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat menghuraikan semua elemen kerangka koheren. Dan sebagai kriteria kejayaannya untuk membuktikan pembelajaran telah berlaku, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki melengkapkan infografik kerangka koheren. Sebagai ulang kaji tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti 1 yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki untuk menerangkan maksud koheren. Dan di sini secara ringkas dinyatakan bahawa koheren itu ialah suatu perkongsian kefahaman yang mendalam tentang tujuan ataupun tentang keperluan dan nature sesuatu kerja di dalam minda kita, dan kita terjemahkan dalam tindakan, sama ada secara individu ataupun secara kolektif. Itu maksudnya koheren. Dan ini kerangka koheren yang telah dibangunkan oleh Michael Fullan dan pasukannya. Kalau kita lihat di sini, kerangka ini mengandungi 4 kuadran yang terasnya adalah kepimpinan. Betapa pentingnya pemimpin itu untuk menggerakkan tindakan-tindakan pembetulan dan juga penambahbaikan di sekolah. Tuan-tuan lihat kuadran-kuadran ini mewakili the right drivers in action. Kalau kita nampak, so inilah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sekolah untuk memanfaatkan the right drivers, okay, dan untuk mengatasi masalah the wrong drivers. So tindakan yang pertama ialah fokus kepada hala tuju. Focusing direction, yang mesti dipacu oleh tujuan. Kena ada tujuan. Dan perlu membentuk matlamat yang berimpak, serta merangka strategi-strategi yang jelas. Akhir sekali, perlu diketuai oleh pemimpin perubahan. Pemimpin yang suka akan perubahan, pemimpin yang sanggup berubah, pemimpin yang sanggup melakukan perubahan, pemimpin yang berani mengambil risiko untuk melakukan perubahan. Dan kuadran yang kedua ialah memupuk budaya kolaboratif. Yang di antara tindakan yang boleh kita ambil ialah memastikan adanya budaya perkembangan. Sentiasa berkembang. Ia tidak statik dan tidak berada dalam zon selesa yang lama. Sentiasa ada perkembangan. Selalunya perkembangan ini melalui proses inovasi. Bila kita buat satu inovasi, maka kita akan berkembang lagi satu peringkat ke satu peringkat ke satu peringkat. Dan pembelajaran perlu diketuai oleh pemimpin. Pemimpin sekolah kena mengetuai pembelajaran di sekolah. Okey. Dan kena ada pembinaan kapasiti. Serta bekerja secara kolaboratif. Itu memupuk budaya kolaboratif ataupun cultivating collaborative culture. Dan yang ketiga ialah mendalami pembelajaran ataupun deepening learning. Yang mana dalam proses mendalami pembelajaran ini, matlamat pembelajaran itu perlu jelas. Apa yang kita nak belajar kena jelas. Kemudian pedagogi yang nak digunakan itu mesti tepat. Pelajarnya bagaimana pedagoginya. Kalau dengan guru, pedagoginya bagaimana. Kalau dengan middle leaders, pedagoginya macam mana. Kena tepat. Dan akhir sekali, perlu ada anjakan amalan melalui pembinaan kapasiti.
So, kita nak beranjak daripada satu amalan biasa kepada satu amalan baharu ataupun satu amalan yang terbaik, maka kita perlu ada pembinaan kapasiti. Supaya warga sekolah kita mampu untuk melaksanakan ataupun menyerap amalan-amalan baru yang lebih baik. Kena ada pembinaan kapasiti. Dan yang keempat adalah melindungi accountability. Ada dua accountability, accountability dalaman dan juga accountability luaran. So, kita perlu membina kapasiti untuk memastikan ataupun untuk mengukuhkan accountability dalaman. Bila accountability dalaman kukuh melalui pembinaan kapasiti warga sekolah, maka kita akan mampu untuk melunaskan tanggungjawab kita kepada pihak luar ataupun accountability luaran. So, itu kerangka koheren yang telah dibangunkan oleh Michael Fullan. Dan untuk melaksanakan kerangka ini, dia kena dilaksanakan secara serentak keempat-empat kuadran. Itu yang dinamakan sebagai koheren. Dia ada kejelikitan. Dia tak putus. Maksudnya kita bukan laksanakan fokus salah tuju dulu, kemudian diikuti oleh rumput budaya kolaboratif, kemudian kita kena laksanakan secara serentak. Menampakkan ada kejelikitan ataupun connecting setiap kuadran itu ataupun setiap tindakan itu. Okey. Tuan-tuan dan puan, untuk membantu proses pembelajaran tuan-tuan dan puan, maka tuan-tuan dan puan boleh menggunakan toolkit M7.4A102 untuk mengenal pasti bukti amalan koheren dalam kerja tuan-tuan seharian. Ada atau tidak amalan-amalan koheren yang tuan-tuan telah laksanakan. So, apa buktinya? So, tuan-tuan guna toolkit ini dan dokumen ini simpan untuk tujuan perbincangan dengan rakan Eli. Dan sebagai bukti, tuan-tuan dan puan telah pun berjaya dan pembelajaran telah berlaku untuk aktiviti 2 ini, tuan-tuan dan puan perlu melengkapkan toolkit M7.4 EP02 dan tuan-tuan perlu melengkapkan infografi ini. So, setelah itu, simpan dokumen ini untuk tujuan perbincangan dengan rakan Eli yang datang untuk membimbing tuan-tuan dan puan di sekolah. So, selamat maju jaya. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih.